kalau kita tengok sakit puan ni memang banyak dia punya cabang-cabang sakit dia tu di bawah ni tu. Dan kalau ikutkan juga, adakah faktor genetik ataupun keturunan ni menyumbang kepada penyakit ni? Okey, bukan semua sakit puan yang ada kaitan dengan keturunan. Tapi memang ada beberapa. Contohnya payudara, masalah payudara ataupun kanser, kanser ovary ataupun kanser kilang telur. Memang berkait rapat dengan genetik. Jadi ada beberapa penyakit yang kita memang boleh dapatkan history daripada pasien tu yang menjuruskan kepada masalah tu. Contohnya kalau kita ada pesakit berumur lebih kurang 30-an contohnya datang dengan cyst. Okey. Jadi bila kita tanya cerita daripada pesakit tu, contohnya dia kata okey, dia ada cyst 4 cm atau 5 cm contohnya. Dan dia ada family history ataupun sejarah keluarga. Kanser, mungkin mak kanser, kakak ada kanser kan. Jadi bila kita tengok pesakit tu, kita tak tengok dia, kita akan tengok dia dari sudut yang berbeza. Maksudnya bila ada sejarah keluarga tu, kita tahu ada beberapa kanser ataupun barah yang memang berkait rapat dengan genetik. Jadi dari segi tu kita kena berhati-hatilah. Jadi kita akan buat tindakan yang sepatutnya. Alright, seterusnya kita tanya juga pasal proses persenyawaan. Cakap benda tersasul lah ni. Tentang boleh doktor ceritakan sikit tentang proses persenyawaan dan juga kenapa penyakit ni boleh membantutkan proses ini sebenarnya? Persenyawaan IVF ya. Ya ke? Ni soalan ni kat sini. Boleh cerita proses tu kalau seseorang tu ada sakit puan, masalah sakit puan. Kini terbantut tak untuk proses apa? Persenyawaan. Persenyawaan. Macam kesuburan jugalah persenyawaan ni. Oh, okey. Bukan persenyawaan, kesuburan lah. Kesuburan aku tapi tak tahu soalan ni jenis. Hamil lah, kehamilan lah. Kini terbantut tak sebab dia ada masalah sakit puan. Okey, maknanya kaitan antara sakit puan dengan masalah ketidaksuburan. Gitu. Okey. Okey. Nak kita ulang balik ulang balik soalan ni. Alright, kita nak tanya juga berkenaan dengan boleh ceritakan sikit tak tentang proses persenyawaan dan juga kenapa penyakit ni boleh membantutkan proses ni sebenarnya? Okey, dari segi sakit puan dan ketidaksuburan lah. Okey, sebenarnya banyak juga penyakit yang berdasarkan daripada sakit puan ni yang boleh menyebabkan ketidaksuburan pada perempuan itu sendiri. Okey, contohnya kita ada satu keadaan kita panggil endometriosis, ya, dan polycystic ovarian syndrome yang saya cakap tadi, polycystic ovary itu. Jadi dua keadaan ini memang sangat berkait rapat dengan masalah ketidaksuburan kepada wanita. Contohnya macam endometriosis, dia apa yang berlaku ialah jika seseorang ada endometriosis, secara dasarnya apa yang berlaku ialah tisu daripada dalam rahim tu merebak keluar rahim. Okey, dia dalam tempoh hidup dia, tiap-tiap bulan dia dapat haid. So apa yang berlaku ialah tisu daripada dalam dinding rahim tu merebak keluar rahim. Dia duduk di ovary, ada yang duduk di dalam pelvis tu sendiri, ada yang duduk di luar kawasan rahim. Maksudnya di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi tiap-tiap bulan bila dia dapat haid, kawasan yang ada tisu tu akan aktif. Jadi bila dia aktif, dia akan menyebabkan sakit waktu haid. Dan juga apa yang berlaku ialah tisu-tisu di luar rahim ni dia akan menyebabkan tisu di sekeliling rahim tu, contohnya usus, pundi kencing, melekat sesama sendiri. Okey. So ini termasuk juga tiub peranakan tu di tepi. Okey, kita ada dua perempuan dia ada dua tiub peranakan yang penting untuk proses persenyawaan. Jadi bila tiub peranakan ini rosak disebabkan oleh masalah kesihatan ni, sama ada endometriosis ataupun juga ada jangkitan kuman di bahagian pelvis, kita panggil pelvic inflammatory disease, jangkitan kuman di bahagian pelvis. Dua-dua ni akan menyebabkan tiub peranakan ni melekat. So bila dia melekat, apa yang berlaku ialah persenyawaan tu tak boleh berlaku. Jadi bila ada hubungan suami isteri tu, telur tu tidak dapat bertemu dengan benih lelaki. Jadi apa yang berlaku ialah wanita tu akan mendapat masalah untuk
mengandung. Okey, dan kebanyakan kes-kes macam ni perlukan ada yang memerlukan pembedahan, okey, untuk kita lepaskan ataupun bebaskan semula yang mana melekat mani yang melekat tu. Dan kebanyakannya memang akan datang berjumpa dengan kita disebabkan oleh masalah period sakit. Jadi masalah period sakit ni memang sangat mengganggu sebab kita banyak jumpa wanita yang ada masalah sakit haid waktu haid, sakit waktu haid ni ataupun senggugut ni yang menyebabkan masalah kepada hubungan suami isteri dan juga masalah di tempat kerja. Selalu ambil cuti sebab sakit terlalu teruk sangat. Jadi dia mengganggu kehidupan. Okay, so dari segi itu memang kita kerap berjumpalah masalah ini. Dan bila ada masalah ketidaksuburan, hidup dia akan jadi lebih stres. Sebab keluarga, tekanan daripada keluarga, tekanan daripada suami. Jadi stres tu akan menyebabkan keadaan tu lebih buruk. Okay, jadi kita perlu rawat masalah dasarnya, iaitu endometriosisnya. Barulah sedikit demi sedikit kehidupan seorang wanita tu akan lebih baguslah. Alright, nak tanya juga berkenaan dengan mungkin sepanjang pengalaman doktor handle banyak kes, banyak pasien, berapa peratus pasien yang sembuh daripada lepas menjalani rawatan? Okey, dia bergantung kepada masalah perubatan apalah. Okey, jadi macam fibroid contohnya. Fibroid ni dia adalah ketumbuhan. Dan ketumbuhan yang bukan kanser. Kebanyakan fibroid adalah kita panggil benign. Benign ni maksudnya bukan kanser, dia benign lah. Jadi masalah fibroid contohnya, bila seorang wanita tu ada masalah fibroid, bukan semua fibroid perlukan pembedahan. Ada fibroid yang kita boleh rawat dengan ubat. Bagi ubat dia kecut. Dia kecut, ada. Tapi kebanyakan kes yang ada fibroid, bila dia datang jumpa doktor tu maksudnya dia dah ada symptoms, bleeding dan sebagainya kan, sakit contohnya. Jadi bila dia ada symptoms tu, kalau makan ubat tu mungkin lambat. Jadi kita buat pembedahan. So bila kita cerita pasal fibroid contohnya, pembedahan itu sebenarnya almost lebih kurang macam cure ataupun sembuh sepenuhnya. Okey. Kalau seorang doktor tu buat pembedahan tu dengan bagus, kemungkinan untuk fibroid tu jadi balik semula mengambil masa yang banyak tahun. Okey, jadi macam kita boleh selesaikan dengan pembedahan. Okey. Tetapi ada juga masalah sakit puan yang lain. Contohnya macam endometriosis dia memang ada sifat dia ialah dia memang akan kerap kembali ataupun recurrence. Walaupun kita dah buang, kita dah buang dia datang semula. Kita dah buang dia datang semula. Jangka masa sekejap. Bergantung. Bergantung. Ada yang cepat dan ada yang ambil masa yang lama. Jadi masalah yang kita boleh tahu masalah apa yang selalunya akan mengganggu wanita itu semula. Dan masalah apa yang kita rasa kita selesaikan sekali, dia akan insya-Allah akan sembuh. Okey. Kanser contohnya, kalau kita cakap pasal barah bergantung pada tahap kanser tu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi kalau tahap 1 tu, dia punya prognosis ataupun keputusan dia ataupun outcome dia tu selalunya lebih bagus. That means kalau kita dapat detect kanser tu pada tahap awal, selalunya pesakit tu akan sembuh sepenuhnya. Okey. Cuma masalahnya kadang-kadang pesakit datang tu dah lewat dah mungkin stage 3 ataupun stage 4. Jadi dalam keadaan tu sembuh tu mungkin sukar. Jadi dia akan kembali semula lah. Okey, nak tanya juga pasal komen doktor pasal ada juga setengah pesakit pergi buat rawatan tradisional. Mungkin doktor boleh komen sikit. Okey, masalah pesakit mendapatkan rawatan tradisional ni sebenarnya sesuatu yang agak tabu ataupun agak sensitif. Okay? Sebab ini bergantung kepada kepercayaan seseorang tu. Okay? Jadi kita sebagai doktor ataupun yang memberikan rawatan kepada pesakit, kita memang selalu akan, bila kita merawat pesakit tu, apa-apa tindakan kita ataupun rawatan yang kita berikan kepada pesakit tu ialah
berdasarkan kepada kajian-kajian yang kita dah buat sebelum ni. Jadi setiap ubat yang kita beri kepada pesakit tu, kita tahu ubat tu apa kesan sampingan dia, apa tindakan ubat tu. Kalau makan ubat ni, apa yang boleh berlaku, berapa lama nak makan ubat tu. Jadi itu yang kita beri rawatan tu berdasarkan kepada pengalaman kita dan kita punya ilmu lah. Tetapi bila pesakit pergi berjumpa dengan tradisional, yang mendapatkan rawatan tradisional ni, agak sukar untuk kita nak berikan pendapat. Okay, kerana bahagian tu selalunya lebih kepada cuba, tetapi sama ada kesan sampingan dia kita tak tahu. Sama ada dia berkesan atau tidak. Jadi kebanyakan pesakit yang jumpa dengan saya akan galakkan ataupun memang tekankan kepada dia orang, kepada mereka yang rawatan konvensional yang kita berikan, rawatan yang mainstream lah diberikan oleh doktor ni, perlu didahulukan. Jadi sebab kita jumpa ramai pesakit yang pergi berjumpa dengan pergi mendapatkan rawatan tradisional dahulu sebelum berjumpa dengan kita. Jadi bila sampai dekat kita tu, mungkin kalau ada kanser contohnya, dah sampai ke tahap yang advance, tahap 3 atau tahap 4. Jadi outcome bila datang kepada kita untuk dapatkan rawatan tu dah tak bagus. Yalah, lambat. Lambat. Ya, dah mendapatkan rawatan tu lambat. Jadi kita bukannya macam saya personally lah, saya rasa mendapatkan rawatan tradisional tu lebih kepada ikhtiar. Tetapi rawatan doktor dan rawatan konvensional ni perlu didahulukan. Okey, mungkin kita dah sampai ke penghujung. Cuma kita nak minta doktor mungkin boleh bagi nasihat kepada orang perempuan ataupun penonton-penonton kita di luar sana yang mungkin untuk get ready ataupun apa yang perlu kita buat untuk kita standby awal pasal sakit puan ni. Okey, macam saya cakap tadi, sakit puan ni sebenarnya dia berlaku dalam tempoh sepanjang hidup kita. Jadi bila sakit itu berlaku tu kita tak tahu. Okey. Tetapi dari segi perubatan ni sebenarnya yang paling penting ialah mencegah tu. Memang banyak baiknya daripada merawat. Jadi kehidupan yang sihat, pemakanan yang sihat, mencegah penyakit berjangkit, contohnya macam coronavirus sekarang kan, kita banyak coronavirus, jadi kita perlu tahu apa benda yang kita boleh buat untuk mengelakkan mendapat jangkitan. Contohnya minum air yang secukupnya, kalau boleh makan vitamin C, ataupun makan makanan yang mengandungi vitamin C, dan kalau perlu pakai topeng muka tu pakai topeng, jadi kita perlu amalkan gaya hidup sihat, dan selain daripada itu kita perlu dapatkan informasi dan ilmu tentang apa yang kita boleh buat untuk elakkan mendapat jangkitan ataupun mendapat penyakit. Dari segi sakit puan sebenarnya kita seluruh dunia sebenarnya secara amnya kita memang sangat tekankan untuk semua wanita dan juga untuk semua lelaki juga untuk menjalankan proses saringan ataupun screening. Contohnya saringan untuk payudara, saringan untuk kanser pangkal rahim. Sebab bila kita buat saringan ni sebenarnya kita mencegah. Dan juga semua wanita perlu memperkayakan ilmu. Jadi kita kena tahu dan ambil tahu tentang pencegahan lain, contohnya macam vaksin. Apa vaksin yang kita boleh ambil. Contohnya sekarang kita ada banyak vaksin untuk penyakit dan salah satunya yang spesifik untuk wanita ialah vaksin untuk kanser pangkal rahim ataupun HPV untuk mengelakkan jangkitan virus human papilloma virus yang banyak menyebabkan kanser pangkal rahim tu. Jadi itu semua pencegahan. Okey, nak masuk sikit sebelum nak sambung tu, kekerapan untuk kita buat screening tu berapa lama? Sebulan, setahun sekali ke, setahun 2 kali ke? Okey, kita di Malaysia, kita punya sistem saringan ataupun screening pap smear. Kita cakap pasal pap smear contohnya. Sebab setiap penyakit tu, setiap screening tu dia punya tempoh berlainan. Okey. Kalau kita dapat buat setiap tahun itu memang sangat bagus. Okey.
Tetapi kalau di Malaysia, sebab kita tidak ada sistem yang komprehensif tentang saringan ni. Contohnya kalau kita cakap pasal di United Kingdom dan di US ataupun Jepun, bila dia cakap pasal saringan kanser rahim ni, dia sebenarnya sangat sistematik, di mana dia akan panggil pesakit tu untuk datang setiap tahun. Dia akan dapat surat dan setiap doktor yang membuat saringan tu dia akan dapat insentif daripada kerajaan. Jadi kita di Malaysia, saringan kita ni lebih kepada volunteer. Siapa nak datang buat. Bau ni. Ataupun kalau ada company yang boleh hantar pesakit pekerja dia, staff dia untuk pergi buat screening. Jadi kita sendiri kena ada inisiatif tu. Kalau kita dapat buat setiap tahun itu memang sangat bagus. Tetapi kalau dari segi pap smear, kalau dapat mungkin 2 atau 3 tahun sekali, itu pun cukup bagus. Okay. Untuk payudara pun, sebenarnya payudara ni boleh dibuat sendiri, breast self examination, boleh diperiksa sendiri di rumah. Tetapi kalau dari segi ultrasound atau mammogram tu setiap 2 tahun sekali, 2 ke 3 tahun sekali tu memadai. Alright, itu dia berkenaan dengan wanita dan juga masalah dalaman. Alhamdulillah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, dan juga sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kupas pasal wanita dan juga masalah dalaman juga sakit puan ni. Banyak lagi doktor kan, tak habis cerita kalau sehari. Alright, jadi insyaAllah kalau mungkin doktor, kalau kita ataupun penonton-penonton kita ada apa-apa soalan mungkin nak tanya sedikit, mungkin doktor ada Facebook, Instagram yang boleh communicate dengan penonton-penonton kita. Okey, boleh hubungi jika ada apa-apa soalan atau pertanyaan, boleh hubungi saya di Facebook saya, Dr. Ida Liliwati. Di Facebook lah. Dan jika ada apa-apa masalah ataupun perlukan pertolongan ataupun nasihat daripada doktor, boleh pergi ke website Pantai Hospital Ceras lah. Okay, dan kita untuk dapatkan temu janji ataupun jumpa saya di klinik lah. Alright, baiklah. InsyaAllah terima kasih doktor datang ke studio kita untuk The Thursday Show. Jadi insyaAllah untuk anda semua juga kalau ada apa-apa cadangan ataupun komen berkenaan dengan topik ni ataupun nak kita orang cover topik lain juga, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi next Thursday Show bersama dengan saya, Shah Sulaiman. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada doktor kerana datang studio kita. Terima kasih doktor. Alright, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi Suara Semasa.